بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung balik bacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran lil Imam An-Nawawi. Bulan lepas kita berhenti pada muka surat yang ke-38. Bawah sekali kan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kita ambil fasal yang kedua tu di atas. Ambil di situ. Fasal kata dia, para ulama radhiyallahu anhum, ambil situ. Para ulama radhiyallahu anhum berkata, guru tidak boleh menolak permintaan mengajar seseorang dengan alasan murid tersebut tidak mempunyai niat yang betul. Baik, situ. Kata ulama, kalau kita ada ilmu dan ilmu yang bermanfaat, orang minta mengaji kat kita atau minta supaya kita mengajar. Lebih-lebih lagi ilmu agama, Quran lah sebagai contoh, kita boleh mengajak Quran. Dan orang minta mengaji daripada kita. Lalu kata dia, ajarlah. Dan janganlah kita tolak permintaan orang nak mengaji tadi dengan alasan kita kata kamu mengaji dengan aku niat tak ikhlas. Jangan guna alasan tu. Sebab apa? Kita tak tahu niat seseorang tadi ni. Lalu kata dia di sini, bila kita ada ilmu dan kita boleh ajarkan pada orang, ajarkan. Jangan tolak hajat permintaan seseorang murid untuk belajar daripada kita dengan alasan kononnya niat mereka itu tidak betul. Kononnya mungkin Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dan lainnya berkata, usaha mereka untuk menuntut ilmu sudah dianggap sebagai niat. Mereka minta nak mengaji itu pun sudah dikira niat yang baik. Sekalipun kadang-kadang mungkin niat tu tak berapa nak sempurna elok. Mungkin kerana nak mengaji itu kerana adalah tujuan-tujuan lain. Tapi kita berbaik sangka dengan mereka. Mereka minta nak mengaji daripada kita itu pun sudah dikira satu niat yang baik. Yang kita sebagai orang yang ada ilmu perlu menyampaikan ilmu dan ajak mereka. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita ajak, kadang-kadang mengajak Quran, mengajak Iqra saja. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Dengan sebab kita lah mengajak Iqra kepada mereka, daripada tak kenal huruf Quran boleh kenal huruf Quran, habis mengaji dengan kita, mereka pergi mengaji pula dengan orang lain sampai boleh baca Quran. Kita guru yang mula-mula didik dia daripada tak kenal kepada kenal itu sudah tentulah balasan yang Allah beri cukup besar. Bayangkan dia daripada tak kenal huruf Quran
Nampak macam biasa aja, mengajar Iqra' saja. Guru mengajar Iqra' saja. Tapi cukup syak benda ni. Tu macam guru sekolah rendah mengajar kafar. Walaupun dari sudut gaji nak banding dengan orang lain, jauh lebih besar orang lain gaji-gaji. Dari sudut gaji, allowance dan sebagainya. Tapi ini di antara bidang yang cukup besar jasanya. Ada anak kita daripada tak erti baca Quran, masuk qiraati, mengaji kafar petang, yang guru-gurunya gaji tak besar mana pun. Tapi dengan sebab mereka lah, jasa mereka lah, anak-anak kita boleh baca Quran. Tak kenal huruf Quran, dengan sebab jasa mereka lah, anak-anak kita kenal baca Quran, kenal huruf Quran dan sebagainya. Besar jasa tuan-tuan. Walaupun manusia tidak mengiktiraf kita dengan iktiraf yang besar, tapi balasan di sisi Allah cukup besar untuk orang-orang ni. Itu yang Nabi sebut, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik manusia di kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran, mengaji. Quran bukan saja belajar bagi boleh baca, tak. Ilmu Quran ni luas. Kata Imam Suyuti rahimahullah, ilmu berkait dengan Quran ni tak kurang daripada 80 cabang-cabang ilmu. Makna lebih daripada 80 cabang-cabang ilmu pasal Qurannya. Apa juga ilmu yang kita mengaji berkait dengan Quran ni, kita termasuk dalam kalangan orang yang terbaik di kalangan manusia. Wa'allamahu, bila dia dah reti, dia dah boleh, dia ajak pula ilmu Quran tadi ke orang ni. Habis-habis tak ada apa nak murid kita siapa? Anak kita, cucu kita. Duduk di rumah kita dah tuan, tak ada apa, pencin dah. Nak berjalan jauh-jauh pun tak boleh, duduk di rumah. Ajak cucu bagi boleh baca Quran. Jadilah ada juga anak murid kita 2-3 orang, patah lagi kalau ramai. Baik, lalu kata dia di sini, kalau kita boleh mengajak. Jangan duk pertikai niat dia. Dia minta nak mengaji, itu pun sudah dikira niat yang baik. Kemudian kata dia, mereka yakni para ulama berkata lagi, kami menuntut ilmu kerana selain daripada Allah. Orang-orang alim pun kata, kami dahulu mengaji, menuntut ilmu pun bukan niat ikhlas kerana Allah pada mulanya. Orang-orang alim pun. Ini dia kata di sini, kami dulu mula-mula mengaji pun bukan ikhlas niat kami kerana Allah. Maknanya niat kami pun tak apa cantik, tak apa betul. Tetapi ilmu itu enggan melainkan ia hendak menjadi kerana Allah juga. Maksudnya pada akhirnya ilmu itu tetap terjadi menjadi kerana Allah juga. Tapi akhirnya bila mengaji, faham, reti, Allah buka pintu. Jadi niat tak betul tadi, jadi betul niat. Awal-awal tu mungkin mengaji kerana apa? Kerana mak marah, kawan ajak pergi, malu ke orang. Kerana apa? Kerana esok mengaji rajin, kerja besar, boleh. Rumah besar, kereta besar, gaji besar. Mungkin kerana niat tak betul. Tapi bila mengaji, Allah buka pintu, faham, hak ni boleh, hak ni tak boleh, niat kena betul, semua duk tahu. Maka pada ketika itu berubah niat jadi elok. Nah, ni kata alim ulama. Jadi kita tak perlu pertikailah niat orang. Ni hang main mengaji kat aku ni ikhlas, kata ikhlas, tak payah pertikai tajuk tu. Dia nak mengaji itu pun sudah dikira satu niat yang baik. Orang nak main masjid mengaji tuan-tuan, tak payah pertikailah ikhlas. Dia pergi mengaji bukan ikhlas tu. Pergi mengaji lagi pasal orang jamu makan dia. Tuan-tuan duk pertikai hak tu. Tak apalah, pergi mengaji dulu pasal orang jamu makan pun tak apa, lama-lama bila mengaji. Mula-mula pun dia pasal kerana makan. Tapi dah duk mengaji selalu ni akhirnya ditelorong pergi ke arah kebaikan, bukan pasal makan lagi dah, tapi semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu tu orang manusia tu kadang-kadang setengah masjid buat makan nak panggil jemaah beratlah. Mungkin awal-awal tu dia main tu kerana nak makan free dan sebagainya. Mungkin awal-awal dia akhirnya main lekat di masjid, berubahlah niat dia, retilah tu. Tu harapan kita. Baik, sangka baik. Fasal kata dia, di antara ni masih lagi tajuk adab-adab guru, tak habis lagi lah, panjang ni. Di antara adab-adab yang amat dituntut supaya dipelihara oleh guru ialah menjaga tangannya daripada merayau-rayau ketika mengajar, menjaga matanya daripada memandang ke sana kemari tanpa ada keperluan. Ini di antara adab kecantikan tangan. Kadang-kadang
menyebabkan hilang tumpuan anak murid. Kemudian mata sebagai guru jaga, tak perlulah tengok pada benda-benda yang tak perlu, tidak ada keperluan ketika mengajar. Tumpukan kepada apa yang diajar kelas. Berada dalam keadaan bersuci, yakni berwuduk, itu lebih baik. Lebih lagi bila kita mengajar ilmu yang berkait dengan agama, walaupun bukan Quran sekalipun. Contoh kitab ni, kitab ialah mengajar ilmu ni. Kalau tak ada ayat sembahyang pun boleh, tak ada masalah. Tapi nak habaknya, bila kita ada ayat sembahyang, bersuci, ada wuduk, itu lebih baik, lebih afdal. Menghadap kiblat kalau boleh. Duduk dalam keadaan hebat dan berpakaian putih bersih. Pakaian pun bersih, suci, elok. Nak murid kan tengok pakaian guru tadi ni. Situ di antara benda-benda yang akan menyebabkan anak murid tadi ni dia berasa yakin, berasa seronok, sedap mata memandang, beri perhatian. Sama juga bila kita nak baca khutbah pun, sunat kita pakai elok-elok. Pakaian yang boleh menarik perhatian jemaah, beri tumpuan pada kita. Bukan pakaian yang jemaah tengok dia duk, Tok Khatib ni piah tak basuh berapa minggu dah tengok. Jadi lagu tu orang nak tengok pula tak elok. Tapi bila kita pakai pakaian segok kemas naik atas mimbar, orang tengok, mata pun tertumpu pada kita. 15 minit tu kita bagi khutbah tu, jadi jemaah pun dia tak lari ke arah lain. Memang disunatkan lagu tu, kemas pakaian, naik ke dalam keadaan hebat, nampak kemas dan sebagainya. Kan guru pun lagu tu lah. Beza kan kalau kita mengaji dulu, tengok guru kemas segok pakaian. Saya dulu kalau di Maktab Mahmud, guru kami, di antara guru kami mufti sekarang lah, Sahibus Samahah, Datuk Syekh Fadil Awak. Dia kemas pada dulu pakaian, tapi kemas segok daripada dulu pakaian kemas. Nak marah anak murid ni tak ada langsung. Tak ada marah langsung. Ada satu ketika tu cerita bila. Ada satu ketika tu anak-anak murid biasalah, tingkatan 3, tingkatan 4 ni jenis nakal mengaji di Maktab Mahmud. Kadang-kadang tak makan di kantin tu. Keluar makan kedai roti canai di luar tu. Ada sekali tu satu kumpulan tu 3-4 orang keluar nak makan roti canai di luar, jerembak dengan dia. Dengan Datuk Mufti kita lah. Tapi tu dia cik. Anak murid ni kata sudah ada hari ni. Pakai kena lari badang kita. Kena denda. Dia tanya ni nak pergi mana ni? Nisan. Nak murid betul lah. Dia abang tak murung. Nak keluar ni makan roti canai tu. Dia kata pergi elok tengok kereta sama. Nak murid kata lega, dia ingat kena marah dah. Bapa-bapanya dia kata lintas jalan elok. Tengok kereta sama. Lepas makan balik. Baik kata manusia lah. Tak pernah kata nak dengar Ustaz Fadil ni marah orang, tak ada. Lagu tu lah keadaan dia lepas ni. Kemas. Jadi nak murid tengok pun seronok, mengaji pun seronok. Lagu tu keadaan dia. Ni kata Imam Nawawi di sini. Bersih. Tak mesti putih lah, tapi bersih maknanya. Apabila sampai di tempat duduknya, dia hendaklah terlebih dahulu menunaikan salat 2 rakaat sebelum duduk, sama ada tempat duduk itu di masjid atau lainnya. Sembahyang sunat 2 rakaat kalau luar pada masjid itu tengok keadaan lah. Waktu tu waktu yang boleh, mungkin sunat-sunat yang berkaitan lah, duha dan sebagainya. Kalau dalam masjid, jika di masjid maka lebih-lebih lagi dituntut kerana dimakruhkan duduk di masjid sebelum menunaikan solat 2 rakaat. Kalau kita mari di masjid, contoh ada kuliah duha ke, maka semayanglah dulu, ataupun kuliah apa ke, tak kira lah, semayang dulu. Bila masuk masjid, di antara perkara yang dituntut untuk kita buat ialah salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lepas tu baru kita mula mengajar, mula kuliah. Dia lebih lagi kalau kuliah duha tu semayang tahiyat masjid, semayang duha kan, ataupun semayang lah. Maknanya paling-paling tak ada pun 2 rakaat salat sunat tahiyat, menghormati rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita yang mengajar ataupun kita yang belajar tadi ni. Ini semua di antara benda-benda yang bila kita buat benda ni, dia barakah pada ilmu. Barakah pada ilmu ni, kadang-kadang mengaji sikit tapi faham terlebih. Kadang-kadang mengaji lama dah tapi kita ingat tu lama, kita tak lupa. Lepas tu kita mengaji dengan tok guru dulu sampai dah kita ingat kata-kata dia tu terngiang-ngiang di telinga kita. Keberkatan ilmu yang dia pun sampaikan pada kita tu, dan kita mengaji pasal tu pun mengaji. Mata-mata mengaji bukan ni kerana aku nak kerja besar ke apa, nak mengaji kerana Allah. Ilmu yang seumpama tu bila dia berkat, dia duduk dalam diri kita, membentuk kepribadian kita, bahkan esok bila kita nak sampai kepada kita ingat. Aku teringat lagi tok guru, mana benda tu dekat barakah tadi.
Benda berkat ni benda ziyadatul khair. Mana barakah ni makna ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Barakah ni bila dia masuk pada umur kita, umur yang diberkati. Umur maknanya kita tak sia-siakan umur kita pada benda-benda sia-sia. Kita gunakan masa umur kita ni pada perkara yang memberi manfaat walaupun umur tak panjang, tapi umur yang berkat, umur yang banyak dihabiskan dalam kebajikan. Barakah kalau dia masuk kepada rezeki kita. Walaupun kadang-kadang rezeki itu tak setara mana, tapi keberkatan tadi menyebabkan dia cukup. Kita boleh makan minum dengan anak isteri kita, boleh simpan dan sebagainya. Kan? Kalau nak ikut pendapatan kita, bukan besar mana pun, tapi barakah yang Allah bagi. Barakah pada masa kita. Masa tu 24 jam sehari semalam, sama macam orang lain, walaupun orang lain tak dan nak main mengaji kuliah macam kita, tapi kita ada masa. Boleh duduk main mengaji masjid, boleh duduk dengar kuliah, boleh duduk jemaah dan sebagainya. Keberkatan pada sudut masanya, keberkatan pada sudut ilmunya. Makin kita mengaji, makin dekat kita dengan Allah. Bukan makin kita mengaji, makin jauh daripada Allah. Makna tu hilang keberkatan. Kita nak barakah ilmu. Di antara sebab-sebab yang kita dapat ilmu dan keberkatan ni, inilah adab kita dengan guru, adab kita dengan ilmu. Ni Imam Nawawi sebut ni, dah yang semayang, mengaji, kemudian menghadap kiblat, kemudian apa dia duduk dalam keadaan mari kalau mengaji dalam masjid, semayang sunat 2 rakaat dan sebagainya, beradab dengan guru dalam majlis ilmu. Jadi benda-benda itulah barakah. Tadi ni dia menyebabkan ilmu tu kita dapat walaupun mengaji tu tak terang mana, tapi kita berasa manfaat dia cukup besar untuk kita. Barakah. Ni yang diajak pada kita dalam apa pun, rezeki biar berkat, umur biar berkat, anak-anak pun beri ada keberkatan, keluarga pun beri ada keberkatan, ilmu pun beri ada barakah. Kita akan dapat kebaikan dunia akhirat. Baik, dia hendaklah duduk bersila jika dia mahu. Dia juga boleh duduk secara, bukan secara bersila. Tengoklah adab macam mana, bersila kah, ataupun duduk dengan cara macam kita duduk dalam semayang kah, ataupun cara yang beradab. Bukan duduk unjuk tala kaki ketuk guru dan sebagainya. Itu cara yang tidak beradab. Kena jaga dalam budaya kita pun macam mana yang dikatakan beradab tadi di bersila. Maka agama mengiktiraf benda tu. Benda yang baik dalam adat kita, maka agama mengiktiraf yang dianggap baik pada adat kita kan. Baik, Abu Bakar bin Abu Daud, hari ini orang mengaji atas kursi dan sebagainya di sekolah, tak apalah. Abu Bakar bin Abi Daud As-Sajistani meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa beliau mengajar orang ramai di masjid dalam keadaan berlutut. Berlutut ni dia panggil al-ihtiba. Berlutut, maaf, bukan. Berlutut ni macam mana? Kita duduk lipat. Macam mana nak faham? Duduk atas, macam kita duduk macam tu. Ya, duduk berlutut. Mengajak dalam keadaan lagu tu. Pun dikira salah satu daripada duduk yang baik juga. Sajistani rahimahullah meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Abdullah bin Mas'ud ajak kepada orang duduk dalam keadaan lagu tu. Tapi kita kadang-kadang setengah lahap berumur sikit, mungkin tak mampu nak duduk lama lah duduk lagu tu kan, sakit pinggang dan sebagainya, nak kena menyandak di belakang ke, silakanlah asalkan benda tu beradab. Kalau kita mengaji pun itu masih dikira beradab duduk depan guru lagu tu. Sebab tu ulama-ulama dulu dia guna istilah pelaga lutut dengan tuk guru, talaqi dan sebagainya, cara lagu tu lah. Macam mana Jibril mari ajak Nabi satu ketika, waktu dalam kita buka dalam hadis 40 pun Imam Nawawi bawa bagaimana Nabi mengajar Jibril datang untuk mengajar Nabi SAW apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Duduk dalam keadaan lagu tu, pelaga lutut dia dengan lutut Nabi SAW. Itu ada riwayat daripada sahabat, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, habis di situ. Itu di antara adab-adabnya lah. Sebab tu anak-anak kita hari ni tuan-tuan mengaji di sekolah ke di manakah, kita tak ajak benda-benda ni semua. Dalam kurikulum sekolah pun tak diajak pun tentang adab-adabnya. Sebab ini penting. Sebab tu kadang-kadang anak-anak murid ni dia kurang hormat pada guru, si adabnya. Ini pentinglah. Kita nak ilmu, biar mereka mengaji sampai mereka berjaya. Yang lebih penting adalah adab. Tak boleh mengaji sampai tinggi tapi dapat sijil, tapi adab dengan guru tak ada. Sebab tu kita hari ni dengan guru kita dulu, pela kita ingat, jumpa dan sebagainya.
Sebab ada benda-benda ni semua. Kalau tak dapat di sekolah pun, carilah di luar. Beri pada anak-anak kita. Kitab ni mudah. Kita boleh baca kat anak-anak kita. Ya, di rumah ni sambil-sambil. Sebab dalam bahasa Melayu yang begitu simple, mudah. Dimurnikan dalam bahasa yang cukup mudah. Kalau sebagai ibu bapa, kita nak ajak anak-anak kita baca aja. Pasal kata dia, di antara adab-adab yang amat perlu dipelihara ialah ilmu tidak boleh dihina. Jangan hina ilmu. Jangan kita buat ilmu tu tak mulia. Ilmu tu tak ada ketinggian. Lagu mana? Penghinaan tersebut boleh berlaku dengan cara membawa ilmu tersebut ke tempat yang menjadi milik muridnya supaya dia dapat belajar di situ, sekalipun muridnya adalah seorang khalifah, apatah lagi dengan orang-orang yang lebih rendah kedudukannya. Baik, malah itu hendaklah dipelihara sebagaimana ulama salaf, ulama dahulu, para sahabat, para tabi'in memeliharanya. Cerita pemeliharaan mereka terhadap ilmu amat banyak dan masyhur, kata dia. Baik, tidak apa-apa sini. Dia kata ilmu ni kena jaga ketinggian kemuliaan dia. Jangan hina ilmu. Salah satu daripada penghinaan terhadap ilmu tu ialah apa dia? Tok guru pergi cari nak murid. Faham tak? Patut-patut ilmu ni nak murid cari tok guru. Lagu tu baru nampak mulia ilmu. Ni dah kita pula lampau nak mengajar orang, boleh jadi kerana sebab bila orang mengaji kita orang banyak duit dan sebagainya. Kita pula main mengaji. Nampak sangat macam kita ni tak ada ketinggian ilmu tadi ni. Contoh berlaku kepada siapa dia? Imam Malik bin Anas rahimahullah, imam mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas ni hebatlah. Dia digelar dengan Imam Daril Hijrah. Sehingga kan orang ulama-ulama yang ada di Madinah ni tak berani kalau orang tanya hukum nak keluar fatwa selagi mana Imam Malik tu ada. Maknanya ajar Imam Malik, kami tak berani nak beri keluar fatwa hukum melainkan selagi mana Imam Malik tu ada. Imam Malik bin Anas, dia pernah hidup satu zaman dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Imam Malik dia ada satu kitab, nama dia kitab Muwatta, kitab hadis kan, kitab Muwatta. Ya, Imam Syafi'i nak pergi mengaji dengan dia suruh mengapai dulu dan sebagainya, kitab Muwatta hadis yang dianggap sebagai as-sahhul kutub ba'dal Quran, sesahih-sahih kitab selepas daripada Quran sebelum keluarnya Sahih Al-Bukhari. Baik, Khalifah Harun Ar-Rasyid dia khalifah, dia ada istana apa semualah. Tapi dia orang baik. Dia minta kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, alangkah baiknya kalau kamu mari ke istana kami, mengajak kami dengan anak-anak kami ni kitab kamu Muwatta. Mai mengajak kami di istana kami. Jemput khalifah kepada Imam Malik. Suruh mai mengajak dia di istana dia. Imam Malik kata, mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kamu wahai khalifah. Al-ilmu, satu kata-kata yang masyhur, dia kata al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu didatangkan, ilmu tidak mendatangi kamu. Pendek, simple, tapi kata-kata itu cukup padat dan cukup pendek tapi padat dan memberi kesan. Ilmu hendaklah didatangkan, dicari, dan ilmu tidak mendatangi kamu. Bukan itu sifat ilmu. Maknanya apa? Kalau kamu nak mengaji, tak kira kamu siapa pun, pergi cari tak mana aku mengajar. Bukan suruh aku pergi mengajar di istana kamu. Lagu tu. Ada riwayat kata khalifah pergi mengaji. Lain kali khalifah pun pergi cari Imam Malik mengajar mana, masjid mana pergi mengaji. InsyaAllah bila pergi mengaji ni, khalifah lepas dia tempat khas lah, kursi lebih pada orang lain. Orang lain pegang duduk macam tuan. Untuk khalifah ada kursi duduk di atas. Ini Imam Malik kata, siapa-siapa yang tawaduk dengan ilmu, Allah angkat dia. Siapa-siapa yang sombong dengan ilmu, Allah hina dia. Dia duduk atas kursi. Bila dengar kata-kata Imam Malik lagu tu, dia pun gelosor turun pelan-pelan sama dengan orang lain. Itu kata sifat ilmu lagu tu.
Lepas tu kadang-kadang hari ni orang mengaji banyak, orang mengajak pun banyak, tapi keberkatan ilmu kita tak dapat. Macam kita tengok Tok Guru lapis-lapis dulu mengaji, tawaduk sungguh dengan ilmu ni. Kita hari ni bukan, yalah hak mengajilah. Hak yang ustaz-ustaz mengajak pun maaf cakap lah. Hak yang offer diri untuk mengajak tu lebih ramai daripada hak yang nak murid mengaji sendiri. Yalah, mungkin kerana bidang ilmu ni termasuklah ilmu Quran sekalipun menjadi satu bidang yang boleh orang buat cari makan. Maaf cakap, itu realiti. Tak, itu realiti. Boleh ilmu sikit, baguslah mengajak, tapi kadang-kadang benda tu dieksploitasi untuk cari makan, dijadikan satu platform untuk cari kewangan dan sebagainya. Amat menyedihkan. Kita dah baca dah, tapi kita tak sampai lagi. Mungkin tak sampai lagi. Jangan jadikan Al-Quran ini sebagai sandaran untuk kita cari duit senangan dan sebagainya. Soal kita pergi mengajar, orang bagi upah, tu cerita lain. Tapi kalau kita jadikan ini sebagai sumber pendapatan kita untuk kita cari makan, cari kekayaan, keuntungan, itu satu kesilapan yang dilakukan oleh guru yang menghilangkan keberkatan. Lalu kata Imam Nawawi di sini, ilmu tak boleh dihina. Ilmu kena angkat kemuliaan dia. Lagu mana? Ilmu kita kena keluar daripada rumah, dicari dia. Walaupun kita ada kemampuan. Kalau kita panggil Tok Guru mengajar kita, itu bukan satu adab yang baik kita dengan ilmu. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu hendaklah didatangkan, makna keluar pergi cari, bukan dia mendatangi kita, bukan kita pergi cari Tok Guru mai suruh mengajar kita. Bukan itu adab dengan ilmu. Dan kita sebagai guru pun kena jaga ketinggian mutu ataupun kehormatan ilmu tadi ni, kata Imam Nawawi. Lalu dia kata apa? Cerita-cerita yang berlaku terhadap ulama-ulama salaf ni banyaklah. Salah satu cerita yang berlaku hak saya sebut pasal Imam Malik tadilah, masyhurlah kata-kata dia, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Baik, fasal kata dia, tempat pengajian hendaklah diluaskan untuk membolehkan semua murid-muridnya belajar dengan selesa. Baik, tempat mengaji bagi luas. Macam kita ni lapang lah ni, luas kan mengaji, supaya apa? Anak-anak murid boleh mengaji dengan selesa, sama ada mengaji macam kita ataupun mengaji secara formalnya. Lepas tu kementerian pun kena tengok, kalau kelas tu sampai berasak sangat, 40-50 orang sampai tak boleh nak bergerak, kena ada ruang supaya ada keberkatan. Lepas tu kita kena tengok, orang yang memegang portfolio Menteri Pendidikan pun kena tengok, kena mengaji kat kita ni, bagi supaya kita duk kejap ilmu kita bagi periksa kau duk dapat markah canggih-canggih, tinggi-tinggi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang masalah berlaku di kalangan remaja pun banyak juga, bully dan sebagainya. Pasal apa jadi benda lagu tu? Kita kena balik pada agama apa pun. Masalah apa yang berlaku? Kadang-kadang kita buat satu benda tu, kita tak tanya Tok Guru, alim. Kena ada benda-benda ni semua. Ambil ilmu yang daripada dulu. Sebab tu orang dulu mengaji tak ada periksa macam kita pun, tak ada sijil macam kita, tapi ilmu Masya Allah, dari segi adab Masya Allah hebat. Sebab mereka mengaji itu ikut sebagaimana yang disusun oleh para ulama. Mengaji itu ikut, orang kata apa, tak langkau mengaji hak lebih tinggi kemudian patah. Tak ada silibus cukup cantik. Pondok-pondok dulu, sistem pondok tu cukup cantik tuan-tuan. Lepas orang yang duduk lama pondok-pondok ni keluar alim Masya Allah, walaupun tak ada sijil macam mana kita. Ilmu tu tinggi sebab mengaji satu-satu, kulit ke kulit tak tinggal walau satu tajuk pun. Kita hari ni celuk mengaji, cedok tang ni sikit, cedok silibus kan, tang ni sikit, kadang-kadang tak ada habis silibus pun. Mengaji sama lah di peringkat mana pun kan. Itu beza pengajian cara dulu. Sebab tu orang dulu-dulu tahu nak lepak lah tak mana pun, nak tolak pergi ke depan ke belakang semua dia boleh. Bila-bila lagi dalam bab agama ni. Baik, salah satu daripada benda yang kita kena tengok bila kita mengaji, tempat mengaji tadi ni adalah sesuai dengan keadaan murid ataupun luas, selesa lah. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, khairul majalisi awsa'uha, sebaik-baik majlis ilmu itu ialah awsa'uha, ialah majlis ilmu yang paling luas, kerana selesa orang duduk mengaji dan sebagainya. Kelas pengajian pun lagu itulah, sama ada di peringkat sekolah dan sebagainya, bagi ada ruang luas supaya anak-anak murid ni boleh duduk dengan selesa. Dia nak tak kitab dia ke, dia nak duduk ke. Kalau duduk macam ni kadang-kadang sila, kadang-kadang nak ubah kaki, jadi selesa. Kan, sebaik-baik majlis itu ataupun majlis ilmu ialah yang paling luas majlis tadi ni. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya
pada awal kitab Al-Adab dengan sanad yang sahih daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Baik. Fasal kata dia. Di antara adab-adab murid ialah semua adab-adab guru yang telah kami sebutkan. Ini dia masuk adab murid-murid pula. Kita hak mengaji ni kena ada adab. Guru hak mengajar pun ada adab, murid hak mengaji pun lebih lagi kena ada adab. Sama-sama pakat kena ada. Dan dia kata di antara adab-adab murid ni sama macam mana adab-adab guru yang kita bincang dah. Kita duduk baca 2-3 bulan dah. Kemudian ada tambahan. Di antara adab-adab murid yang lain ialah hendaklah dia menjauhkan diri daripada perkara yang boleh melalaikannya daripada berusaha mendapatkan ilmu, kecuali jika ia mesti dilayan kerana dia memerlukannya. Orang mengaji, nak kita lebih-lebih lagi dalam tempoh pengajian, umur mengaji. Elokkan anak-anak kita ni daripada benda-benda yang boleh menyebabkan dia lalai daripada ilmu, kerja, main terlebih dan sebagainya. Elokkan, sebab zaman tu zaman mengaji, bagi mengaji itu selagi mana dia mengaji, sebagaimana dia boleh zaman mengaji bagi mengaji. Sebab zaman mengaji kita ni tak berulang dah tuan-tuan ni, habislah. Kita mengaji start pada umur 5 tahun, kadang-kadang masuk tadika 6 tahun, 7 tahun, masuk sekolah rendah sampai 12 tahun. 13 tahun kita pergi menengah, umur sampai umur 17, hafal kita ambil SPM, habis SPM kita masuk universiti, umur 20, 21, habis ijazah, habis. Kalau sambung sikit lagi, sambung lah. Maknanya, zaman kita mengaji secara formal tu lebih kurang dalam umur daripada 7 tahun sampai umur 20 lebih kurang dalam 14, 15 tahun. Tempoh tu, kalau kita tak betul-betul tepung anak kita untuk mengaji, lepas habis daripada umur tu, dia tak dapat balik dah. Dia takkan dapat balik dah zaman mengaji tadi. Sebab bila dia masuk umur 20 ke atas, kalau dia tak mengaji, dia menikah, dia ada anak isteri, dia ada tanggungjawab kerja dan sebagainya, mengaji dah. Sebab tu selagi mana dia mau mengaji, bagi dia mengaji. Kadang-kadang anak-anak ni bila kita suruh dia buat kerja, dia seronok kerja, dia boleh duit dan sebagainya, tak mau mengaji. Sebab tu ini masalah yang berlaku dalam setahun 2 ni lepas PKP lebih-lebih lagi. Bagaimana tahun ni pun kemasukan pelajar kita ke universiti menurun dengan begitu teruk sekali. Jumlah pelajar hak masuk peringkat universiti, ada hak masuk dah minta berhenti pun ada. Pasal apa? Seronok dia buat kerja. Online lah, TikTok lah, apalah, boleh duit 1,000, 1,500 sebulan. Dia puasa besar lah. Mak pak pula tak bagi galakan. Nak pula anak-anak tu boleh tengah 2,000, bagi dia 500. Pak suruh mengaji. Nak kata tak payah pak. Mengaji pun kerja tak tahu mana. Ilah pun cik buat kerja macam ni pun dapat tengah 2,000. Tak pak pun cik bagi 500. Pak kata itu hang. B. Rugi. Sedangkan zaman tu zaman mengaji. Sebab tu kata ulama al-Imam Syafi'i di antaranya kata, apabila kamu tidak sanggup menahan kesusahan mengaji untuk seketika, kalau kamu tak sabar zaman kamu patutnya kamu mengaji, dalam tempoh 15 tahun kita kata zaman mengaji, tiba-tiba kamu tak sabar untuk mengharungi zaman mengaji, kamu tak mengaji, orang mengaji kamu tak mengaji, maka kamu terpaksa menanggung kejahilan sepanjang hayat kamu. Kamu kata macam dululah kawan-kawan kita semua pergi mengaji Quran, kita tak pergi. Contoh kawan-kawan kita main-main juga dah. Belum maghrib dia balik dah, mandi-mandi pergi mengaji Quran. Kita ada maghrib pun tak balik lagi, duk sepak bola lagi. Tiap hari lagu tu. Lah kali kawan kita boleh baca Quran, kita tak boleh baca Quran. Esok bagi umur 20, 30 apa semua, dia boleh beramal dengan Quran. Kita tak boleh nak baca. Terpaksa menanggung kejahilan itu sampai ke mati. Sebab zaman mengaji kita tadi dihabiskan untuk benda-benda lain, main, alik dengan dunia dan sebagainya. Tuan anak-anak beri ketegasan. Zaman mengaji, jangan duk fikir soal kerja. Anak mengaji, hang mengaji. Selagi mana aku ada, aku sarah. Jangan duk fikir pasal itu. Bagi mengaji. Tahun ni, tahun lepas, anak-anak yang ambil SPM berapa puluh ribu, berapa ribu yang tak ambil SPM, dah dapat masuk universiti pun tak pergi, dah ada masuk dah kemudian berhenti. Banyak tuan-tuan, banyak. Tak ada masalah kewangan sangat, ada masalah kewangan ada, tapi lebih kepada masalah sebab seronok dengan kerja dan sebagainya. Rugi. Sedangkan ilmu itu suatu benda yang penting. Kita tak mampu nak mewarisi harta yang banyak pada anak-anak kita.
Kita bukan ada harta yang banyak. Di antara benda yang paling berharga untuk kita warisi pada anak-anak kita ialah ilmu. Dengan ilmu lah kita boleh hidup atas dunia ni, walaupun kita tak kaya, tapi dengan ilmu insya-Allah selamat. Baik. Kemudian kata dia juga hendaklah membersihkan hatinya daripada segala kekotoran untuk melayakkan dirinya menerima, menghafal dan mengembangkan Al-Quran ni. Di antara benda yang orang mengaji, kita ni pelajar ni kena jaga ialah jaga hati. Sebab hati ni tempat nak simpan ilmu. Ilmu ni benda mulia. Ilmu takkan duduk kalau tempat tu kotor. Faham tak? Kita nak simpan ilmu di mana? Hati. Hati ni tempat nak buah ilmu. Ilmu ni dia mulia. Dia benda bersih, mulia. Dia takkan duduk dalam bekas yang kotor dengan maksiat dosa. Maka tidak bekas kita nak buah ilmu tu kena bersih dulu. Bagaimana Imam Syafi'i satu hari dia mengadu pada tok guru dia Waqi'. Imam Syafi'i ni kelebihan dia kita tahu, kuat ingatan. Tengok sikit boleh ingat, baca ni boleh cepat ingat. Satu ketika dia merasakan ingatan dia tu berasa kurang sikit. Dia kata syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada tok guru aku Waqi'. Ada makam tok guru dia di Bumi Mesir Waqi'. Su'a hifzi, buruk hafazan aku. Maknanya berasa lemah sikit sebelum daripada hak selalu. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka tok guru aku Waqi' pesan, "Hei Syafi'i, kamu kena tinggal maksiat." Maksiat apa sangat Imam Syafi'i nak buat? Walaupun dia bukan maksum, tapi ialah dia satu orang yang ni kan, warah dan sebagainya. Apa sangat maksiat. Tapi tok guru dia kata, "Fa arsyadani ila tarkil ma'asi." Kalau kamu nak jaga hafazan, kamu kena tinggal maksiat. Mata, telinga, mulut, hati dan sebagainya. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun. Dan dia habarkan aku ilmu tu cahaya. Ilmu ni diumpamakan macam cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah takkan disuluh dalam hati orang-orang yang penuh dengan kemaksiatan. Mana ilmu bersih, dia nak duduk pun dalam bekas bersih. Bekas dia apa dia? Hati. Maka hati itu kena bersih daripada segala kekotoran, sifat-sifat yang tidak baik dan sebagainya. Ni kata dia di sini. Baik. Sekali lagi, diriwayatkan secara sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat atau idza salahat salahal jasadu kulluh salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu." Ketahuilah di dalam jasad manusia terdapat seketul daging mudghah. Seketul daging tak besar pun. Mudghah ni kadar boleh telan kata ulama. Mana kalau kita buh dalam mulut kita, tak payah pepak, telan lepas. Jika daging ini elok, tak besar mana. Tapi kalau dia elok, maka eloklah seluruh badan. Elok habis. Telinga, mata, mulut, hati, baluan. Jadi baik. Pasal ketui daging ni elok. Tetapi jika ia rosak, maka rosaklah seluruh badan. Tapi kalau ketui daging mudghah ni rosak, tak elok, buruk, maka habis rosak seluruh anggota lain. Hati, mata, telinga dan sebagainya. Apa dia? Ketahuilah bahawa daging itu ialah al-qalbu, hati. Hati di sini makna jantung. Jantung kita lah. Jantung kita ni ulama bagi dua. Satu jantung jasmani, satu jantung rohani. Mengaji dalam kitab Penawar bagi hati ada sebutkan. Jantung jasmani ni hak mana? Kita itulah nampak bentuk jantung, ada darah apa semua. Kalau ada masalah dia bawa pergi kita cek. Ini yang ulama, yang untuk orang tua kita kata jantung jasmani inilah. Kalau dia berjalan, kita berjalan. Kalau kita berjalan, dia pun berjalan. Kalau kita berhenti, dia berjalan. Kita duduk diam, tak berjalan. Dia berjalan. Tapi kalau dia berhenti, kita jalan. Kalau dia berhenti, kita jalan. Dia tak pernah berhenti sejak daripada kita beranak sampai lah. Tak pernah pun nak minta MC cuti ke marah.
Lagi Allah kata jangan berhenti, tak berhenti. Kalau berhenti kita jalan lah. Maknanya ni jantung jasmani. Dalam jantung jasmani ni lah kata ulama ada jantung ruhani. Ni lah ni qalbu ni. Qalbun. Sebab tu kita disuruh doa ke Allah. Pasal apa nama qalbun? Wa ma summiyal qalb illa li taqallubihi. Tidak dinamakan hati jantung kita dengan kalimah qalbun melainkan pasal dia berbolak-balik. Dia berubah. Sat mau, sat tak mau, sat sayang, sat sayang, sat dia berubah. Lepas tu kita doa kan. Ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkan hati aku ni bagi betul, tetap kemah ala dinik, atas agama engkau ya Allah. Faham tak? Tu kita mengaji dalam ilmu tajwid, dia ada satu hukum nama dia iqlaq dalam bab nun mati dan tanwin. Iqlaq dia apa dia? Bila nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Pasal apa dia nama iqlaq? Pasal dia qalbu syai', dia ubah. Tengok nun, tapi tak baca dengan nun dia. Baca dengan mim. Min ba'di, kita tak baca min ba'di, kita baca min ba'di, baca dengan mim. Nun, tapi ditukar bacaan tu kepada mim. Samalah qalbu ni nak qalbu tu. Bukan hati, makna hati apa? Liver bukan, tapi hati ni adalah jantung kita, hak kita tu. Yang dikatakan jantung, jantung hati dia bagi. Sungguh kata dia, sungguh indah ungkapan yang mengatakan sungguh indah ungkapan yang mengatakan hati sesuai untuk ilmu sebagaimana tanah sesuai untuk tanaman. Dia kata ada satu pepatah Arab, dia kata apa? Sebagaimana tanah diperelokkan untuk tanaman. Kita nak tanam apa pun, kita nak kena menebas bagi terah lu, korek tanah, gemuk apa semua, orang buat benda orang tahu lah, bukan boleh pilot tabak ikut dan gitu je. Nak kena traktor, nak kena apa dulu, baru lepas tu baru boleh tabak benih apa semua. Sebab kita nak buat tapak, kita nak tanam tu nak kena bagi elok dulu baru kita boleh buat tanaman. Tidak pokok kita naik tapi naik hidup tak mau, hidup segar mati tak mau, jadi begitulah. Sebagaimana tanah itu dicantikkan, dielokkan untuk kita tanam sesuatu pokok tumbuhan dan sebagainya, hati juga perlu dielokkan sebagai tempat persediaan untuk kita menerima ilmu. Tapak untuk kita dapat ilmu tu hati, bekas tu kena cuci bagi bersih dulu, baru ilmu yang bersih boleh masuk dalam tu, baru dia duduk lama. Seseorang murid hendaklah merendahkan dirinya dengan penuh adab kepada gurunya, sekalipun gurunya lebih muda, tidak mempunyai kemasyhuran, berketurunan yang tidak mulia, lebih sedikit kebaikannya jika dibandingkan dengan dirinya dan lain-lain. Dia hendaklah merendahkan diri terhadap ilmu, kerana sifat tawaduknya dia akan memperolehi ilmu tersebut. Murid kena tawaduk, kena rendah diri dengan guru. Walaupun guru tu kadang-kadang umur muda pada dia pun, peringkat anak-anak cucu dia, tapi guru dia, maka sifat rendah diri kita kepada dia, hormat tu atas sebab apa? Bukan atas dasar umur, atas sebab dasar dia guru yang mengajar kepada kita. Guru pun dia tahu, aku ni walaupun guru, aku lebih muda daripada dia, anak murid aku, maka aku perlu menghormati anak murid aku atas dasar usia tadi ni. Hak kita anak murid, umur tua pada guru, kita hormat dia walaupun dia lebih muda pada kita atas sebab dia adalah guru kita. Jadi saling memahami antara satu sama lain siapa kita. Jadi pada ketika itu barakah ilmu tadi ni. Begitu juga tawaduk dengan ilmu, rendah diri dengan ilmu, jangan sombong dengan ilmu, mengaji. Walaupun orang mengajak benda kita duduk mengaji dah, mengaji. Ni kadang-kadang kita sombong dengan ilmu. Mengaji apa ni? Mengaji tajuk Fatihah. Tak habis-habis mengaji Fatihah. Orang mengaji apa ni tak? Sombong. Suruh dia baca Fatihah, selera habis. Jangan sombong dengan ilmu. Ilmu kita tak boleh sombong. Ilmu ni dia ada dua benda. Orang yang ada dua sifat ni ilmu tak akan masuk. Orang yang ada dua sifat ni dia tak akan dapat ilmu. Yang pertama sombong, yang keduanya malu. Malu nak pergi mengaji, malu nak baca Al-Quran, tak tahu nak baca apa, lagi salah orang kata apa pula. Sampai bila pun tak boleh ilmu. Malu. Yang keduanya, dia ada sifat tinggi diri. Sombong dengan ilmu. Ilmu tak akan masuk dalam dada dia. Sebagaimana kata-kata tu, para ulama menyebut, ilmu adalah musuh kepada pemuda yang meninggi diri, sebagaimana banjir adalah musuh kepada tempat tinggi. Ilmu menjadi musuh kepada orang sombong,
Sombong ni makna tinggi diri lah. Sebagaimana air tidak akan naik ke tempat tinggi ketika banjir. Waktu banjir ayak naik, orang pekat lari ke tempat tinggi. Pasal apa? Pasal ayak tak sampai. Ayak tak boleh naik tempat tinggi ketika banjir. Macam itulah ilmu tak akan masuk dalam hati, dalam dada orang-orang yang ada sifat sombong dengan ilmu, sombong dengan guru. Tak akan dapat ilmu. Kena tawaduk. Seseorang murid hendaklah menurut arahan gurunya dan meminta pendapatnya dalam semua urusan. Dia hendaklah menerima kata-kata gurunya sebagaimana seorang pesakit yang waras. Fikirannya menerima kata-kata doktor yang bijak lagi pakar. Menerima kata-kata guru adalah lebih utama. Dengar nasihat guru, terima nasihat guru, ada keberkatannya. Sebagaimana kita pergi minta berjumpa dengan doktor sebab kita sakit, doktor nasihat kita, kita terima. Kalau doktor tu kata, cik, sakit cik ni pelik sikit balik, jangan duk minum air sejuk. Air benda tak boleh minum. Kita taat kat doktor ni, tak minum langsung. Tengok air sejuk pun takut. Kan? Maksudnya kita percaya ke dia. Macam itulah kalau kita mengaji dengan satu orang guru, yakin dengan ilmu dia, bila dia beri nasihat, kita dengar. InsyaAllah ada kebaikannya. Di situ kata-kata dia sini. Maka mendengar kata-kata guru itu lebih utama daripada kita mendengar kata-kata doktor tadi ni dalam bab masalah kehidupan kita. Sampai di situ. Nanti kita sambung balik tanda tu. Fasal, si murid tidak boleh belajar melainkan kecuali pada guru yang sudah sempurna keahliannya. Ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tanda situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbil alamin. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.